إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita pada malam ini. Bukan semua orang yang boleh duduk dalam majlis ilmu ini. Dalam ramai-ramai orang yang ada duduk seksyen 20 ni, lebih ramai yang di luar sana berbanding dalam surau ni. Oleh kerana itu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Walaupun dia buat contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh duduk dalam majlis ilmu ni, taman-taman syurga, pun orang tak mau duduk juga. Begitu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bawa beberapa hadis yang berkaitan dengan dengar sajalah. Baik. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata apa dia? Salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Nabi kata ada 3 golongan manusia di hari akhirat nanti. Ketika bangun di padang mahsyar, manusia kena hidup balik. Hidup balik ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ini Allah tak pandang dia. Allah tak mau tengok mereka ini. Allah tak mau berkata-kata dengan mereka ini, dan Allah tak mau bercakap-cakap dengan mereka ini, dan Allah tak mau ampun dosa mereka ini, dan Allah tak bagi rahmat dengan pandang rahmat kepada mereka ini. Ada 3 golongan manusia Nabi sebut di dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Nabi kata apa dia? Golongan yang pertama, Asy-Syaikhuz Zani. Orang tua dah, berzina lagi. Umur lanjut dah, rogun cucu, rogun anak tiri. Umur lanjut dah, duk pergi haknyai lagi cari perempuan pelacur. Umur tua dah, duk pergi Bali lagi berzina, pelacur di sana. Patutnya dah tua, duduk di masjid je lah, tunggu nak mati. Tapi dah
Umur lanjut, Syekhuz Zani, golongan yang pertama, umur tua dah 40 ke atas, berzina lagi, rogun orang lagi. Bangun di akhirat nanti, Allah tak mau tengok muka dia, Allah tak mau berkata-kata dengan mereka ini, dan Allah tak mau tegur mereka ini, dan Allah halau mereka ini putus daripada rahmat dia. Itu golongan yang pertama. Kemudian Nabi SAW sebut golongan yang kedua. Ada 3 golongan tadi tuan-tuan. Golongan yang kedua, wal-ailul al-mazhun. Golongan yang kedua, orang miskin. Mereka ni miskin, orang susah tapi sombong. Tak layak bagi dia. Sifat sombong tu tak layak bagi dia. Allah takdirkan bagi kepada dia miskin, susah, patutnya dia syukur. Tak ada benda yang dia nak bangga-banggakan, tiada ada benda yang dia nak sombong. Tapi miskin, sombong dia. Allah cukup benci mereka ini, kan? Allah cukup benci mereka ini. Patutnya orang kaya-kaya kalau dia sombong ada poin jugalah. Kalau dia kaya, kedudukan dia tinggi, kan, pangkat dia tinggi, harta dia banyak, dia berjalan pun satu macam, ada juga poin dia nak sombong. Ni dak miskin pi sombong, Allah cukup mereka ini. Kenapa? Patutnya aku takdirkan, kata Allah, bagi kamu miskin ni, kamu ni dekat dengan aku. Kebanyakan orang macam tu, yang kebiasaan kaya ni jadi sombong, dak miskin jadi sombong. Allah kata di akhirat nanti, aku tak mau tengok muka mereka ini, aku tak mau bertegur dengan mereka ini, dan aku tak bagi rahmat kepada mereka ini. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut di dalam hadis yang sahih ini, ialah al-imamul kazib. Al-imamul kazib, pemimpin yang dusta, pemimpin yang bohong, pemimpin yang bercakap hari ini lain, esok dia bercakap lain. Ceramah ni pergi kok mana malam ni? Tak, tuan-tuan, jangan kita baca hadis, ya. Nabi sebut dalam hadis dia, al-imamul kazib. Kalau nak buat contoh hari ni lah tuan-tuan, dia buat manifesto, dia tak tunai manifesto dia, itu kazib, pemimpin yang dusta. Esok di hari akhirat nanti, Allah tak pandang dia, Allah tak mau berkata-kata dengan dia, dan Allah tidak ampun dosa dia, dan Allah halau dia masuk ke dalam neraka, dan Allah tak bagi rahmat kepada dia. Ini 3 golongan ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak buat contoh lah, kita duduk atas muka bumi ni sekarang ni, kalaulah ibu dan ayah kita kata kepada kita, kita sebagai anak, mak dan ayah kita ni kata kepada kita, aku tak mau tengok muka kamu, aku tak mau bertegur dengan kamu, kamu keluar daripada rumah ni, aku tak mau ampun dosa kamu. Kalau seorang mak kata kepada anak, tuan-tuan bayang boleh macam mana anak itu tersebut tak jadi manusia, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayang dah, Allah Subhanahu wa taala kata kepada 3 golongan ni macam tu di akhirat nanti. Nak cari siapa? Kalau manusia tahulah benda ni, dia tak berebut, dia tidak merajuk untuk nak jadi pemimpin, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan senang, tapi dah oleh kerana dunia diutamakan, akhirat dikebelakangkan. Manusia ni tidak takut dengan benda-benda yang Nabi pesan yang amat sangat kepada kita. Akhir zaman nak buat macam mana? Begitu, ya. Hadis ni tidak berkaitan, saya tidak bermaksud apa-apa pun, kan, cuma ad-dinu nasihah, agama itu masing-masing kita nasihatkanlah, ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jadilah pemimpin-pemimpin di negeri kita ni pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, ingat, kita pun nak susah hati dah hari ni. Nak susah hati dah, rakyat-rakyat susah hati semua, kan. Apa pun ni tuan-tuan, yang 19 hari bulan baru ni, kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua di kalangan kita pada dalam surau ni dan di luar surau ni.
Kerana benda tu agama. Benda tu agama. Minta maaf saya bukan nak ceramah apa-apa, saya tidak bermaksud apa-apa, cuma nak bagi ingat agama. Perbuatan itu adalah agama. Saya sebut sekali lagi, perbuatan adalah agama. Sembahyang kita tu perbuatan, rokok, sujud tu perbuatan, termasuk dalam agama. Termasuklah berjalan, perbuatan kita, agama, termasuk dalam agama. Agama di benda apa? Buatlah apa benda pun dia bersangkutan dengan 5 benda. Sama ada benda tu haram, sama ada benda tu wajib, sunat, makruh, harus. Sebut saja kata perbuatan termasuk dalam agama. Pipangkah tu adalah agama. Nah, minta maaf yang lepas-lepas dah lah, cuma nak bagi ingat saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuan-tuan ingat ayat ni. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin yang kita duk baca selalu, pemimpin baca, rakyat baca, menteri baca. Menteri ni baru nak jadi pun dia baca ayat ni, tapi dia lupa dengan ayat ni. Apa dia? Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Allah kata di hari akhirat nanti, al-yawm, hari akhirat nanti, aku akan jahit mulut mereka ini, aku akan tutup mulut mereka ini. Kemudian tangan mereka ini pergi bercakap, kaki mereka ini pergi bercakap, batu-batu yang mereka pijak bercakap. Hari itu hampir pangkah siapa? Tangan cakap. Hang kena jawab di depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tu. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa, apa dia? Kita ingatkan benda tu. Jangan lupa, benda tu agama yang melibatkan dia orang seronok, kita dapat siksa di akhirat nanti. Takut jadi macam tu saja. Begitu. Baik. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah amalan kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mulk yang kita duk baca di surau ni, selalu baca surah Al-Mulk kan. Cuba kita tengok dalam satu ayat, allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah kata apa dia? Allazi khalaqal maut, akulah yang menjadikan kamu ni mati, wal hayat, akulah bagi kamu ni hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kemudian aku nak tengok banyak mana amalan yang aku bagi masa ni di atas dunia ni, kamu nak buat amalan banyak mana untuk aku. Allah kata allazi khalaqal maut, aku bagi kamu mati. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita mengaji tafsir, belajar tafsir, dia terbalik. Allazi khalaqal maut, akulah yang menjadi kamu mati, wal hayat, akulah yang menjadikan kamu ni bagi hidup. Persoalannya kita ni mati dulu ke hidup dulu? Kita ni sekarang ni hidup dulu kan mati dulu, atau mati dulu kan hidup dulu? Dalam ayat ni allazi khalaqal maut, mati dulu Allah sebut, kemudian baru hidup. Padahal kita duduk atas bumi ni sekarang ni kita hidup dulu baru mati, kemudian ni baru mati. Tapi dalam ayat ni Allah terbalik, pusing terbalik. Allazi khalaqal maut, akulah yang menjadikan kamu mati. Kita hidup dululah, bukan mati dulu, hidup dulu kemudian baru mati. Tapi Allah pusing terbalik dalam ayat ni, allazi khalaqal maut, akulah yang menjadikan kamu ni mati, wal hayat, hidup. Allah nak bagi tahu apa kepada kita dalam ayat ni? Allah nak bagi ingat apa dia? Cerita mati itu lebih panjang daripada cerita hidup. Hidup tuan-tuan 70, 80 paling lama dah tu. Ada yang 90 lebih lagi pun belum bertanding lagi, Allah bagi masa kepada dia. Tu tak kisahlah kan. Alhamdulillah. Jangan politik di masjid, di surau ni tak bagus. Tak, bukan politik, kita nak bagi ingat ad-dinu nasihah. Begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kamu nak buat apa dengan masa yang aku bagi banyak kepada kamu ni? Kamu nak buat apa? Allah nak tengok. Rasulullah, Allah bagi umur dia 63 tahun ya tuan-tuan.
kan 63 tahun. Kita di kalangan kita ada yang 70, ada yang 80. Tak cukup lagi ke umurnya Allah bagi. Allah tanya dalam ayat ni kepada kita, jangan lupa. Kita jangan lupa benda ni, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu cerita panjang. Mati itu cerita panjang. Cerita mati ini masuk dalam alam barzakh sana, panjang cerita dia, dan hidup lebih lama berbanding orang yang hidup di atas dunia. Kalau kita lalai di atas dunia, tak banyak bekalan di atas dunia ni, kita susahlah di alam barzakh nanti. Susahlah kita di alam barzakh nanti. Kenapa dia? Rumah pertama bagi alam akhirat ialah alam barzakh, kubur tu. Yang hari ni kita pergi hantar adik-beradik yang meninggal, kita lalu di depan kubur, kita tengok tenang je kubur tu. Nampak cantik je susunan kubur tu. Ada pokok-pokok bunga yang cantik, kita rasa tenang. Kita tak tahu dalam tu macam-macam perangai tu ada. Macam-macam benda tu ada dalam kubur tu. Satu saat pun tidak boleh relax. Kena azab kalau kita buat salah di atas dunia ni. Tapi manusia lupa kepada tu. Manusia lupa kepada dia nak kena mati esok ni. Kan? Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni dia tak boleh tengok kubur, menangis. Tengok kubur menangis, tengok kubur menangis. Sayyidina Uthman bin Affan, dia khulafah yang ketiga, kan? Menangis. Dia orang kaya, satu hari dia berjalan di kubur, dia menangis macam budak-budak. Orang tanya dia, khadam dia ni, orang gaji dia ni tanya dia, "Tuan, apa hal dengan tuan ni jumpa kubur menangis, jumpa kubur menangis ni, susah hati aku macam ni?" Kan? Nabi SAW sebut pasal neraka, sebut pasal Ya'jud Ma'jud. Tuan tak takut, tuan tak menangis pun, tapi tuan lalu depan kubur menangis macam budak-budak. Pasal apa tuan? Khadam dia ni, orang gaji dia tanya Sayyidina Uthman bin Affan. Apa dia jawab? Sayyidina Uthman bin Affan jawab ni apa dia? Dia kata, kubur ni rumah pertama bagi aku. Aku takut aku tak selamat di sana. Masya Allah. Sedangkan dia dijanjikan orang 10 sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Pun dia takut dengan alam barzakh. Pun dia takut dengan alam barzakh. Tuan-tuan, kita siapa? Kita siapa? Kita buat di atas dunia ni benda yang kita tak rasa, tak diazab pun dia di alam barzakh. Jangan lupa benda tu. Nabi sebut kepada kita 3 benda. Kan? Nabi SAW pesan kepada kita 3 benda. Yang pertama, tuan-tuan ingat sampai mati. Tuan-tuan ingat sampai mati. Ini adalah wasiat Nabi SAW kepada kita semua, kepada umat dia. 3 benda Nabi kata jangan kamu lupa. Yang pertama, kamu ingatlah siapa yang menjadikan diri kamu. Tengok ke badan kita ni, jangan duk tengok lain jauh sangat. Tengok ke badan kita yang dekat dengan kita ni. Tengok badan kita, janggut kita dulu hitam, sekarang dah jadi putih. Siapa yang kontrol tu? Dulu tengok ke badan kita ni, dulu kuat tenaga kita, tak sakit lutut, sekarang ni sakit lutut. Dulu kulit kita cekang elok, sekarang ni dah kedut-kedut. Siapa yang kontrol ni? Jangan lupa kepada orang yang kontrol badan kita. Nabi pesan, mana ingat tengok ke badan kita ni, siapa yang menjadikan kita. Jangan lupa kepada orang tu. Kalau hebat sangat, bab tu jangan sombong. Kalau hebat sangat, tahanlah, jangan bagi rambut kamu putih. Tahanlah kalau kamu hebat sangat, jangan bagi jadi kulit kamu kedot. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mana ingat kepada orang yang menjadikan kamu. Nabi pesan, tu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pesan apa dia? Yang kedua, kalau kamu nak buat sesuatu, kalau kamu nak cakap sesuatu, perbuatan kamu, percakapan kamu, tengok dulu munafaat atau mudarat. Kalau munafaat, buat. Kalau munafaat, cakap. Kalau munafaat, buat. Kalau mudarat, jangan buat, jangan cakap. Ni termasuklah dalam tadi tu 19 hari bulan tu. Munafaat atau mudarat, jangan duk pergi buat ke dia. Nabi pesan ni 3 benda. Tu yang pertama. Yang kedua, ingat tuan-tuan, kalaulah
Munafaat buatlah, benda apa kamu nak buat. Ni dalam Facebook, kalau munafaat aku nak tulis ni, nak post dalam Facebook, dalam WhatsApp ni, benda yang aku nak tulis ni munafaat atau mudarat? Kalau mudarat jangan buat. Nabi pesan, kena susah kamu di akhirat nanti. Nabi kata kamu susah, benda ni selalu kamu lupa, kamu tak boleh nilai munafaat atau mudarat. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW pesan apa dia? Ingat, selepas kamu mati kamu akan dibangkitkan. Ingat yang tu. Selepas kamu mati, kamu ditanam di alam barzakh, bukan duduk di situ saja. Masalahnya kamu kena bangkit, kamu kena hidup. Hidup tu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang payah kita. Kalaulah mati tu, mati habis duduk dalam kubur je, kamu nak buat apa di atas dunia ni, buatlah suka hati lah. Nak merompok kan, nak berzina kan, nak tumbuk orang kan, buatlah. Kalau kamu tidak bangkit balik, tapi masalah kamu kena bangkit balik. Jangan lupa benda tu. Nabi pesan 3 benda, tuan-tuan ingat sampai mati. Ingat, kita ni masalah mati, nak kena hidup balik, nak kena jumpa Tuhan kita. Tuhan kita akan tanya kita, "Faman ya'mal misqala zarratil khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah." Satu zarah yang kita buat kebaikan, Allah kata, kamu duk ingat ni buat kebaikan ni, ambil nak datang ke surau ni, ada kaca, ada duri, buang simpang jalan, takut orang pijak. Kamu berasa kecil ya benda tu. Tengok-tengok, Masya Allah, Allah balas syurga kepada kamu. Kamu duk mengupak ke orang ni, tulis dalam WhatsApp ni, berasa tak ada apa. Balik akhirat nanti, syarrayarah, kamu akan dikena azab. Kamu berasa kecil ya benda yang kamu buat di atas dunia ni. Jangan lupa benda tu. Dah. Baik, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ingatlah kepada Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ni. Allah kata ingat kepada aku. Kamu pergi tengok langit dan bumi ni, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Aku buat langit dan bumi ni tidak bersentuh. Antara selapis dengan selapis ni tak bersentuh pun langit ni. Patutkah kamu nak cari Tuhan lain sembah? Patutkah kamu nak cari Tuhan lain sembah? Sembahlah Tuhan yang buat langit dan bumi itu. Allah kata begitu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Hai manusia, keluar daripada surau An-Nur ni, pergi tengok langit dan bumi. Adakah langit dan bumi ni jatuh bang sekepin? Tolong komplain mai kat aku. Allah cabar dalam surah ni. Tafawut, pergi tengok langit ni, kokotlah jatuh sekeping, aku buat ni tak cantik, pergi tengok. Begitu. Farji'il basar, maka kembali melihat. Apabila kamu sudah lihat langit dan bumi yang aku buat ni, tolong mai habaq kat aku, tolong bagi tahu kepada aku, adakah langit-langit ni retak-retak ataupun reject. Tolong mai komplain kepada aku. Begitu. Hal tara min futur, adakah kamu tengok retak-retak langit itu? Summarja'il basara karratain, kemudian tengoklah kali yang kedua. Allah kata langit dan bumi ini, pergi tengok kali yang kedua. Mungkin tengok kali yang pertama kamu tak nampak, tengok kali yang kedua, kokotlah langit dan bumi ini retak-retak, tolong mak komplain kepada aku. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk dia punya power. Begitu. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir, apabila putus retak, tolong mak komplain kepada aku. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan aku buat langit dan bumi ini bukan kosong, aku letak bintang-bintang bagi jadi cantik. Dan bintang itu waja'alna ha rujuman lisyayatin, dan bintang itu aku panah bagi jadi syaitan dan jin. Bintang ni panah putih kepala dan sebagainya. Bintang Allah Subhanahu wa taala buat langit, dia kata kalau kosong tak cantik, aku letak bintang, beribu-ribu bintang. Dan bintang ni bukan sekadar cantik, manusia boleh buat ilmu falak.
Duk kira hari bulan, hari ni berapa hari bulan, bulan ni berapa puluh hari bulan, 28 ke 29. Manusia ambil kaji tentang daripada mana? Daripada bintang. Dulu nak belayar pergi Mekah, nak tengok mana? Bukan ada kompas, bukan ada lokasi, kan? Nak tengok pada bintang. Dan bintang tu juga Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku duk panah jin, panah. Kerana jin dan syaitan ini duk curi rahsia di langit. Jin dan syaitan ini duk curi rahsia langit. Apabila jin dan terbang pergi ke langit, bintang ni panah, kena pada jin, mati jin tu. Tapi kena pada syaitan, syaitan tidak mati-mati. Apa tujuan syaitan duk jin ni pergi curi ambil rahsia di langit? Tujuan turun mai daripada bumi ini bagi tahu kepada bomo-bomo, tu bomo rahsia di langit, bagi turun mai bagi tahu kepada bomo. Syaitan ni bagi tahu pada bomo, bagi tahu pak tu bomo ni, tu bomo gelang bini saya hilang, gelang mah, tolong tengok siapa yang ambil. Tu bomo pepejam mata, dia kata ni tak jauh ni, orang dekat-dekat je, gemuk-gemuk pendek. Siapa duk bagi tahu ni? Jin ni lah, syaitan ni lah duk bagi tahu. Tapi Nabi SAW sebut apa dia? Satu syaitan ni bagi tahu perkara yang betul, 1000 lagi dia dusta. Sebab tu kadang-kadang tok bobo ni betul. Kita tengok, tu hang tak percaya sangat, aku duk habaq nak, dia ni pandai. Betul. Kan? Tapi yang 1000 lagi dia dusta. Tujuan apa tu? Nak bagi bergaduh sama-sama anak Adam ni. Ini kerja-kerja jin dan syaitan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jin berbentuk manusia, syaitan berbentuk manusia hari ini banyak dah. Gitu. Masuk dalam jin dan syaitan ni masuk dalam badan-badan manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita tengok di dalam surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainahumul ghadawah wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah fahal antum muntahun. Allah tanya, Allah kata sesungguhnya innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu ayyuqi'a bainahumul adawah, tujuan syaitan itu dia sentiasa memikirkan macam mana nak bagi manusia ni bergaduh sama-sama manusia. Ada saja hang kala lain, aku kala lain, dia bagi bergaduh saja. Dia ambil ruang-ruang tu bagi kita ni bergaduh sama-sama manusia, sehinggalah membawa kepada benci, sehinggalah membawa kepada bunuh, sehinggalah membawa kepada silaturahim terputus. Ini kerja syaitan. Kenapa dia? Duk nampak kepada pangkat dan dunia, duk nampak kepada pangkat dan dunia. Nabi SAW kata apa dia? Dunia ini umpama kamu ambil jari telunjuk kamu pergi celup di dalam lautan. Ambil jari telunjuk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata, yang kata dunia ni jangan duk rebut sangat. Kenapa? Dunia ni Nabi kata, cuba kamu ambil jari telunjuk kamu pergi celup di tengah lautan yang air begitu banyak. Air yang lekat di jari kamu tu, itulah dunia. Sikit saja tuan-tuan. Tapi dengan sikit inilah manusia bergaduh, berbunuh, bertikam dan sebagainya, sehingga sihir-sihir berebut sampai hari ini duk berebut lagi. Yang faham-faham, tak faham sudah. Ni kena dunia yang sikit ini. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa dia? Satu hari Nabi sebut, Nabi SAW sebut apa dia? Dunia ni Nabi kata, kalaulah ada harga timbangan dia sebesar sayap nyamuk, kalaulah dunia ni ada harga berat timbangan dia sebesar sayap nyamuk ada harga, nascaya orang kafir tidak dapat minum walaupun setitik air. Kalau dunia ni ada harga,
Kalau dunia ni ada harga, jangan mimpi orang kafir akan masuk sebiji beras dalam mulut dia, sebiji nasi dalam mulut dia, tak akan masuk. Kenapa dah? Rezeki itu Allah yang punya. Begitu. Rezeki itu Allah yang punya. Oleh kerana yang dunia ni tidak ada harga, yang itulah manusia ni sampai berbalah-balah dan sebagainya. Begitu. Dan dalam surah Al-Maidah ayat tadi, wal baghdha, syaitan tujuan dia bagi benci antara satu sama lain. Fil khamri wal maisir, dan syaitan tujuan apa dia? Apabila kamu ada pangkat, syaitan suruh kamu minum arak, syaitan suruh kamu berjudi, syaitan suruh kamu gelut dengan rasuah. Ini kerja-kerja syaitan. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dalam surah Al-Maidah, jangan lupa. Begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni berkaitan dengan arak ni masalah banyak. Hari ni makin susah hati kita tengok masalah arak ni. Pasaraya yang ada jual arak, saya tengok anak-anak Melayu kita tengok anak-anak Melayu kita pakai tudung kan, bekerja di supermarket yang bukan Islam, dalam kedai duduk jual arak. Dalam 9 pasaraya Speedmart ada jual kedai arak, ada jual arak. Anak-anak Melayu kita jadi cashier, duk jual arak, serupa macam dia minum arak, hukum dia kan, serupa macam dia minum arak. Nanti duit tu dia dapat gaji, dia bagi kat mak bapak makan, beli beras. Mak bapak duk main masjid semayang cungit canggung, duit anak tu daripada sumber yang haram. Nak kena tengok juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni libatan dengan arak ni banyak perkara. 10 golongan yang kena laknat dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan arak. Ada orang yang bawa lori arak, ada orang yang bekerja di Petropam, kerja di Petronas, Shell dan sebagainya, lori arak datang, dia tukar isi, hukum dia sama macam dia minum arak juga. Dan kalau kita tak mengaji, kita tak tahu benda ni. Banyak lori babi mari, kita isi minyak, serupa macam kita makan babi juga. Kenapa dia? Dengan sebab kita isi itulah lori itu boleh berjalan, menolong di atas kemungkaran, termasuk orang yang kena laknat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena ada ilmu juga yang tu pesan ke anak-anak kita. Hukum ni nak kena tahu juga. Jangan duk semayang puasa saja. Hukum mengaji bab fiqh kena tahu jugalah. Kan? Benda ni banyak. Hari ni dah macam-macam maksiat yang kita tak nampak. Macam-macam dosa yang kita tak nampak, yang kita tak perasan hari ni. Bimbang, yang inilah yang Nabi bimbang sangat. Ramai golongan aku yang semayang, yang puasa, tapi ramai mereka ini kena masuk dalam neraka. Kenapa dia? Jauh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasuddakum an zikrillah. Maukah kamu aku bagi satu cadangan, Allah kata. Macam mana kamu nak lari daripada syaitan, gangguan syaitan ni? Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Fahal antum muntahun? Adakah kamu nak berhenti daripada berzikir selepas aku bagi tahu kepada kamu kata zikir ini boleh bersihkan hati kamu, dan hati kamu tidak boleh ambil alih oleh syaitan yang ada di dalam kalbu kamu. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Tadi imam kita baca surah berkaitan dengan zikir. Kan? Fala zikrullahi akbar. Kita duk zikir. Zikir, ingat kepada Allah yang paling besar ialah ingat kepada Allah dalam bentuk zikir selain daripada sembahyang. Kan? Ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila kita banyak berzikir, insya-Allah syaitan tidak boleh mengganggu kita. Zikir selalu, zikir hubungan kita dengan Allah. Allah tak tipu kita. Allah bagi tahu itu ubat dia. Banyakkan berzikir. Duduk saja-saja pegang tasbih, zikir. Zikir ada dua, zikir qalbu, zikir lisan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kadang-kadang ayat dia, hendaklah kamu ingat kepada aku, Allah kata, atau zikir qalbu. Kadang-kadang ayat Al-Quran, hendaklah kamu sebut nama aku.
Itu zikir lisan. Kan? Banyak berzikir. Cuba kita tengok. Nabi SAW terima perintah semayang umur berapa tuan-tuan? Kalau kita ingat ngaji sekolah dulu. Umur Nabi perintah terima semayang. Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Umur berapa? Umur dia 40. Betul tak tuan-tuan? 40. Jadi umur 40, perintah semayang, umur dia berapa? 52. Umur Nabi SAW diperintah yang kata cerita Isra' dan Mi'raj, nak naik atas langit 52. Dalam tempoh tu tak ada semayang. 40. Nak pergi ke 52 tu berapa belah tahun? 11 tahun. Semayang tak ada lagi. Apa Nabi SAW hubungan dengan Allah? Ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia panggil tafakur. Ada ulama kata tafakur itu zikir, mengenangkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, Nabi zikir. Kan? Karena sudah tertulis di aras kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hari ini orang tabligh bawa kalimah tu, orang tarikat bawa kalimah tu, dan kita bawa kalimah tu. Tuan-tuan, sebut selalu kalimah ni. Dalam kalimah ni ada sifat 20. Dalam kalimah la ilaha illallah tu ada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tu semua sifat 20 terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Tapi macam mana kita nak hurai keluar satu-satu dalam kalimah tu? Kena mengajilah. Tapi terkandung dalam kalimah tu la ilaha illallah sifat 20, sifat ketuhanan. Nah, dan dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah termasuklah siddiq, amanah, tabligh, fatanah di dalam tu. Nah, yang ni kita kena mengaji asing lah. Begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat. Kemudian yang last lagi saya nak pesan, kita tengok dalam surah Al-Mulk juga. Apa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Allah kata dalam ayat ni, apa may yamshi mukibban ala wajhi. Esok di hari akhirat ada dua golongan manusia ketika bangun di padang mahsyar. Satu golongan manusia yang berjalan muka sembam di tanah, kaki cacak naik ke atas. Yang satu golongan lagi berjalan macam biasa, berjalan macam mana kita berjalan di atas muka bumi ini, kaki ke bawah, kepala naik ke atas. Tapi dalam ayat ni, apa may yamshi mukibban ala wajhihi, di akhir akhirat nanti Allah kata manusia ni satu golongan berjalan muka duduk kat bawah, kaki duduk kat atas. Ayat ni Nabi SAW baca kepada sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bolehkah manusia berjalan muka bawah, kaki naik ke atas? Nak pergi macam mana? Nak langkah macam mana? Nak bergerak macam mana? Kan? Kemudian Nabi SAW kata boleh. Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, siapa yang buat manusia bagi berjalan dengan kaki? Siapa buat manusia bagi berjalan dengan kaki? Jawab sahabat, Allah. Maka Allah tu juga buat manusia besok di hari akhirat di padang mahsyar, mereka ini berjalan tomuh muka dia duduk di bawah tanah, kaki duduk cacak naik ke atas. Kemudian sahabat ni tanya, ya Rasulullah, pasal apa mereka ni pergi jadi macam tu? Karena mereka ini duduk atas dunia tak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahi mereka, wajah mereka tidak pernah sembam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok di hari akhirat Allah sembam wajah mereka ini di padang mahsyar, dan Allah sembam mereka ini ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan kepada anak dan isteri, adik-beradik, sibuk macam mana pun jangan tinggal solat. Sibuk macam mana pun jangan tinggal solat. Kerana solat buat dapat pahala besar, tapi tinggal azab dia cukup pedih. Solat kan? Kerana solat, sambil kita solat, sambil kita banyak berzikir, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik. Kemudian ayat seterusnya,
Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nikmat aku begitu banyak, Allah kata aku bagi kepada kamu sempurna, tapi banyak orang yang tidak bersyukur kepada aku. Nikmat yang begitu banyak ni, nikmat ni kita, nikmat yang kita tidak sedar tuan-tuan, nikmat nafas kita. Kalau Allah berhenti sikitlah udara ni, mati bergelempangan orang seksyen 20 ni. Allah bagi benda tu percuma je, tanpa bayaran, kan? Tanpa bayaran. Patutkah kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepada Dia? Baik. Baik, azan dulu, patut sama sekali. La ilaha Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ambil masa 10 minit lagi. Baik. Dan saya nak ingatkan balik, hari ini kita solat tuan-tuan, banyak kita tinggal benda-benda yang sunnah dalam sembahyang kita.
Kalau dulu, kalau kita ingatlah datuk nenek moyang kita dulu sembahyang dulu, mereka cukup teliti, cermat dalam sembahyang. Hari ini kita dah makin tinggal sunnah banyak. Rugi. Kan kelebihan solat ni kalau kita buat sempurna dalam sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada umpama orang yang berniaga yang sangat untung. Kita sembahyang dah, tapi sembahyang umpama kalau kita tidak ikut sunnah dapat modal, kita dah ada modal, keuntungan tak ada. Kan? Sikit saya nak pakai yang mic yang tu. Baik. Tuan-tuan boleh ingat balik, yang ingat balik. Sebanyak masjid surau bila kita pergi buat kuliah, banyak kita tinggal banyak dalam solat kita, solat secara sunnah. Ya? Yang pertama, solat kita ringkas dah, tak cukup dengan 10 minit ni kalau kita nak tunjuk. Mula-mula kita nak takbir, rapatkan jari. Ada orang yang takbir macam tu, tuan-tuan tengoklah macam-macam cara. Bukan kata tak sah, tapi sayang tuan-tuan, yang Nabi ajar kepada kita, banyak kita tinggal banyak kali. Nak takbiratul ihram, nak sembahyang Isyak kejap lagi tuan-tuan, takbir tolong rapat jari. Ustaz kalau tak rapat boleh tak? Boleh, ni bukan soal sah ataupun tidak. Nak cerita sunnah. Sayang, rapat jari ni pahala suku pula Allah ni. Rapat jari. Ada orang ni ikutlah agak-agak sampai ni, jangan malas. Ada orang yang macam tu, betul tak? Macam tu. Rapatkan jari sama dengan bau kita ni. Kalau boleh ni, yang ni bagi dengan cuping telinga kita agak rapatkan jari. Allahu Akbar. Bagi berat sebelah kiri sikit. Dulu kita mengaji dulu banyak, dulu datuk nenek moyang kita ni tak lupa sunnah ni. Mai kita hari ni dah duduk tengah balik dah. Sah ada, bukan soal sah kata sah. Sayang hak Nabi tunjuk tu kita lari sunnah. Poin tu kita nak panggil pada bonus tu tak ada. Markah tu. Allahu Akbar. Beratkan sebelah kiri sikit. Ni takbir ni bagi elok-elok. Jangan ada orang macam nak tangkap lalat pun ada, macam nak tangkap nyamuk pun ada. Jangan macam tu. Allah agak-agak ni. Kan? Rapatkan jari. Allahu Akbar. Lagi duduk sebelah sini, kiri. Ni tutup kalbu kita daripada diganggu oleh syaitan dengan qiyam dalam sembahyang. Habis semua, saya nak tunjuk rukun fa'li saja, perbuatan saja. Kan? Habis dah kita baca surah, baca Fatihah, baca surah, rukuk lah. Kan? Nak rukuk, Allahu Akbar, tangan duduk kat lutut. Jarangkan jari ni pada ketika duduk di lutut. Jangan lagi rapat lagi. Jangan macam ni. Apa? Jarangkan jari ketika lutut. Ni sunnah Nabi ajar kita. Hari ini kita macam-macam, ada yang rapat, tapi kebanyakan jarang ketika itu. Baik. Samiallahu liman hamidah. Sama juga rapat jari. Kenapa dia kena takbir elok-elok tu? Takbir bagi elok-elok. Ni apa tujuan ni? Tabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebelah, dua belah kita respect, kita all out, habis kita ni habis dengan Allah ni. Dua belah tangan kita tabi dengan Allah. Ni takbir tu tabi dengan Allah. Buat begini elok dengan ambul Allah. Tabi dengan Tuhan. Tabi pun nak boleh kita ada cara dengan askar macam mana. Kalau boleh macam tu sikit, kalau askar macam-macam. Dengan Allah kita nak tabi, ikut yang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Allahu Akbar sebelah kiri. Nah, kemudian rukuk, jarangkan jari ketika tangan kamu duduk di lutut, jarangkan. Ya. Kemudian samiallahu liman hamidah. Sujud. Apabila kita sujud, kedudukan tangan kita sama yang macam mana kita takbir tadi. Arah bau, rapatkan jari ketika kita sujud. Allahu Akbar. Dan tangan kita ni jangan menahan ampung badan kita. Biar tangan kita ni jangan menahan dahi kita daripada sujud. Biar ringankan, biar sujud kita tu bagi teruk sikit, bagi menekankan sikit. Hari ni kita tu
Tangan kita ni duk panggil apa? Berat badan kita ni. Jangan ringan tangan, ringankan tangan. Kemudian bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud. Jari duduk rapat juga. Jari ni kita bagi duduk rapat juga, tapi jangan ke atas, jangan ke bawah. Orang perempuan tak nampak sini. Kan? Kita kena buat begini ni. Ni jari kita ni duduk antara dua sujud, bagi jadi rapat, jangan macam tu. Ingat cerita pasal sunnah, merkah tinggi, tuan-tuan. Bagi straight dengan lutut kita ni. Jari, hujung jari kita ni bagi straight dengan lutut. Ini sembahyang secara sunnah. Kena bagi cermat. Ada di kalangan kita pegang macam tu. Betul tak? Ada sembahyang selama ni. Ada yang naik ke atas sikit, dah bagi straight. Kemudian sujud kali yang kedua pun sama juga. Bangun daripada sujud. Bangun daripada sujud macam ni. Tangan sebelah kiri tekan lutut, tangan sebelah kanan tekan lantai. Kerana dia lebih memudahkan kita, bantu kita untuk bangun. Dia tak payah sangat. Ada orang dia bangun macam betul tak? Dua belah sudah menyentuh. Lari daripada sunnah Nabi SAW. Ada orang macam-macam cara. Ada yang pegang penumbuk pun ada. Betul tak? Kita tengok orang nak bangun dia pegang penumbuk, tekan lutut tangan kiri, tekan lutut tangan kanan ini. Dia lebih membantu untuk kita bangun. Kemudian sujud tadi, rokok pada rokok, tengok pada tempat sujud, jangan duduk tengok ibu jari. Tengok ibu jari masalah kita. Hari ni kita sujud, haji, duduk tengok ibu jari. Tengok ibu jari ni tak potong kuku lagi. Tengok hak sebelah masa gemuk orang jari dia. Dia jadi tak kosong sembahyang kita. Tengok tempat sujud, duduk tengok jari, ibu jari, tengok ibu jari jiran sebelah kiri kanan pula lagi tak kosong. Baik, sana bagi tahu ringkas dalam dengan ada lagi banyak lagi. Kemudian duduk pada tahiyat akhir. Duduk pada tahiyat akhir sama juga kedudukan tangan kita ni, jangan bagi lebih, jangan bagi ke atas sangat, straight. Hujung jari dengan lutut straight. Nah. Kemudian baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ambil ibu jari. Bagi ada lubang. Asyhadu an la ilaha illallah, straight tegak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ambil ibu jari. Ini Nabi ajar sunnah. Disebut. Habis tu, boleh tak? Nanti buat, lepas ayat Aisyah nanti buat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi ada lubang. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu baru ambil ibu jari bagi sekali dengan telunjuk. Kemudian bagi salam. Sebelum nak bagi salam, innaka Hamidul Majid. Nak bagi salam dah lah. Tolonglah baca doa. Tempat tu tempat mustajab doa. Antara doanya Nabi SAW baca pada ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Macam-macam lagi ada tambahan-tambahan. Untuk bacalah doa tu. Lepas kita bagi baca tahiyat akhir, innaka Hamidul Majid. Jangan bagi salam lagi. Bacalah doa. Kerana tempat tu mustajab doa. Kemudian habis dah baca, cara bagi salam Rasulullah ajar kita macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum bau pusing. Ingat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke bahu kanan. Tengok bahu. Jangan tengok orang sebelah. Tengok ke bahu kita. Yang agak-agak pipi kita orang belakang boleh nampak. Agak-agak pipi kita ni orang belakang boleh nampak. Kemudian duduk tengah balik. Belah kanan tadi bola balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil duduk tengah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum bau pusing. Kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, lari sunnah. Poin tu tak dapat. Berkah yang Allah nak bagi tu tak dapat. Sayang lah. Begitu. Boleh tak? Ringkah je lah. Banyak patutnya dia kena ada. Itu lagi. Kemudian doa.
Habis kita doa, kita duduk macam mana tahiyat awal. Tangan dekat dengan muka kita, rapatkan tangan dengan muka kita nak doa, mata tengok ke langit. Ada setengah ulama kata tengok ke tangan kita, tapi tangan ni tapak tangan mesti duduk dia naik ke atas langit. Jangan duduk pergi cukup hidung macam tu. Itu adab minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minta ke ajar, nak terima watikah ke apa, nak masuk berapa langkah, nak pegang macam mana. Ni nak minta kat Tuhan, main cukup hidung, main duduk atas riba tu tak jadi ya. Bagi ada adab dengan Tuhan, nak minta dengan Tuhan ni bagi ada adab. Doa tu kita duk minta sesuatu dengan Tuhan, bagi ada adab semua. Nabi ajar kita adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang cukup hidung. Dia menghadap kiblat. Tu imam dari tu, kalau kita jadi tu imam, sunat 4 bagi salam kan kita pusing sikit kan di belah kanan kan. Nak baca doa sekali lagi, pusing balik di sebelah menghadap kiblat. Tu Nabi ajar kita macam tu. Kenapa dia? Menghadap kiblat lebih beradab dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa di masjid dan surah Al-Fatihah. Tidak secara ringkas ya. Buatlah yang tuan-tuan. Balik akhirat nanti tengok mereka tu, Allah, muki aku kalau tahu macam ni sayang. Kau dapat basic. Bonus tak dapat. Sedangkan Nabi doa ajar itu dapat disunat. Jangan wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu sudah. Buat tuan-tuan, jangan tunggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami tidak nampak ya Allah, dosa yang kami nampak ya Allah. Dosa kalbu kami banyak ya Allah, dosa lidah kami banyak ya Allah. Dosa banyak kami meninggalkan solat dulu ya Allah. Kau ampunkanlah kesemuanya dosa kami itu ya Allah. Sesungguhnya kami dulu lalai, kami dulu lara, kami dulu jahil ya Allah. Dulu kami banyak meninggalkan solat ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat nanti ya Allah. Kami tidak sanggup menanggung azab siksaan kamu yang sangat pedih, yang sangat dahsyat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah, kepada adik-beradik kami ya Allah, adik kakak kami ya Allah yang belum faham lagi tentang agama ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk datang ke surau-surau yang berhampiran dengan mereka untuk solat secara berjemaah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk session 20 ini ya Allah, yang begini ramai ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk datang ke surah An-Nur ini ya Allah, solat secara berjemaah ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah, mereka satu agama dengan kami ya Allah, tetapi mereka tidak sembahyang, tidak solat ya Allah. Mohonkanlah permintaan kami ini ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Kami tidak mampu berdakwah kepada mereka pintu ke pintu, rumah ke rumah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, mohon kepadamu ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami yang dhaif, lagi miskin, lagi hina ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.